Hai, nama saya Kak Hui dan hari ini kumpulan saya iaitu kumpulan Albert Einstein akan menerangkan sebuah filem yang bertajuk The Blind Side. Bahagian kanan slide merupakan senarai tugas yang dijalankan oleh setiap ahli kumpulan kami. Salam sejahtera, saya akan membentangkan sinopsis filem ini. The Blind Side adalah sebuah filem yang mengisahkan tentang seorang lelaki bernama Michael Orr. Kehidupan masa lalunya kucar-kacir kerana ibunya seorang penagih dadah dan dia berpindah randah dari satu rumah angkat ke rumah angkat yang lain. Dia kemudiannya dimasukkan ke sekolah menengah bernama Wingate Christian School dengan bantuan ibu bapa angkatnya walaupun prestasi akademiknya lemah. Walau bagaimanapun dia berbakat dalam bidang sukan. Dia dikenali sebagai Big Mat dalam kalangan rakan-rakannya kerana saiz fizikalnya. Lian menawarkan Michael tempat tinggal kerana terserempak dengannya ketika dia berjalan berseorangan di dalam hujan kerana tiada tempat hala tuju dan akhirnya mengambilnya sebagai anak angkat. Michael berjaya masuk ke dalam pasukan bola sepak Amerika sekolah menengahnya dan Lian sentiasa berada di sisi semasa sesi latihan untuk memberi motivasi kepada Michael. Michael berjaya mengagumkan kebanyakan jurulatih kolej dengan kebolehannya di atas padang. Kerana kebolehan istimewa Michael dalam sukan, dia telah ditawarkan banyak beasiswa dari kolej yang berbeza dan memutuskan untuk memilih Universiti Mississippi. Michael telah diberitahu bahawa kedua-dua ibu bapa angkat dan tutornya berasal dari Ole Miss dan mereka hanya cuba memanipulasi dia untuk masuk ke institusi pengajian yang sama. Ejen itu memanipulasi Michael untuk berfikir bahawa ibu bapa angkatnya hanya menggunakan dia untuk memastikan dia masuk ke Universiti Mississippi dan bermain bola sepak Amerika untuk kebaikan mereka. Michael bertengkar dengan Lian dan memutuskan untuk melarikan diri untuk pulang ke tempat tinggal ibunya. Selepas mereka segera menyelesaikan semua masalah, kerjaya sebenar beliau sebagai pemain bola sepak Amerika bermula. Michael merupakan seorang pelindung yang hebat yang menjadikannya seorang penjaga garisan serangan yang baik kerana saiz fizikalnya yang hebat. Filem ini berakhir dengan pengakhiran yang menggembirakan yang mengajar kita untuk sentiasa memberi seseorang peluang untuk bersinar kerana kita tidak dapat melihat potensi sebenar seseorang melainkan mereka mendapat peluang untuk membuktikan diri. Filem ini juga mengajar kita untuk merasa yakin dengan potensi diri sendiri dan hubungan yang baik di antara kita bersama orang sekeliling juga akan menjadi penyumbang kita untuk menjadi lebih baik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan dengan teori yang pertama, iaitu penerangan tentang konsep diskriminasi dan adegan yang berkaitan. Jadi, apa itu diskriminasi? Hasim berpendapat bahawa diskriminasi ialah perlakuan negatif yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu kerana keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Watson pula menyatakan bahawa diskriminasi adalah layanan yang tidak baik terhadap kumpulan tertentu. Manakala Bregan berpendapat bahawa diskriminasi adalah perlakuan secara berbeza kerana keanggotaannya dalam suatu kelompok etnik tertentu. Kelompok etnik tersebut di antaranya adalah suku, bahasa, adat resam, agama dan sebagainya. Sebagai contoh, aspek diskriminasi ini dapat dilihat melalui adegan filem The Blind Side semasa perlawanan bola sepak di antara pasukan Crusader dan Milford. Salah seorang penyokong Milford yang berkulit cerah menghina Michael dengan memanggilnya beruang hitam. Dia merasakan bahawa perlawanan itu tidak adil kerana pasukan anaknya yang harus bersaing dengan seseorang budak lelaki hitam berbadan besar. Selain itu, Jimmy yang merupakan pemain Milford juga sering mengejek dan menghina Michael kerana saiz badan dan warna kulitnya yang berbeza daripada anggota pemain yang lain. Sekarang kita akan melihat kepada keberkaitan antara adegan filem dan teori psikologi sosial pada aspek diskriminasi. Ini boleh dilihat pada babak di mana pengadil menunjukkan sikap ketidakadilannya pada Michael yang merupakan watak utama dalam filem tersebut dengan pemain bola sepak yang lain. Ini menunjukkan bahawa tindakannya terhadap kelompok sosial tertentu didasari sifat prejudis. Ia juga dikenali sebagai rasisme moden di mana pengadil mengutarakan kenyataan berbau rasis dalam situasi yang selamat. Sebagai contoh, pengadil telah mengenakan penalti kepada Michael walaupun pasukan bola sepak dari pihak lain yang sengaja menyepak bola sehingga terkena kepala Michael. Contoh yang menghubungkan diskriminasi dengan kehidupan harian ialah jika terdapat diskriminasi bahawa anggota masyarakat tertentu dari minoriti etnik adalah malas, tidak berkemampuan, tidak bermoral dan kurang berusaha, diskriminasi ini boleh menyebabkan tanggapan negatif terhadap
keseluruhan kelompok etnik tersebut tanpa mempertimbangkan keunikan, kemampuan atau kejayaan individu dalam kelompok tersebut. Teori diskriminasi adalah penting dan dapat menjaga keharmonian masyarakat. Oleh kerana Malaysia merupakan satu negara yang bersifat majmuk, Perlembagaan Negara telah memperuntukkan konsep diskriminasi perlindungan sebagai salah satu peruntukan mustahak yang diiktiraf. Undang-undang memberi perlindungan dan hak yang istimewa kepada golongan atau etnik dan dalam masa yang sama tidak menafikan peluang terhadap kumpulan atau etnik lain. Etnik yang ketinggalan dalam arus pembangunan negara dibantu dan ditingkatkan taraf hidup mereka supaya dapat bersaing dengan etnik yang lebih terkehadapan. Seterusnya kita akan melihat kepada teori yang kedua iaitu penerangan tentang bystander effect dan adegan yang berkaitan. Bystander effect atau kesan pemerhati berlaku apabila kehadiran orang lain tidak menggalakkan seseorang individu untuk campur tangan dalam sesuatu situasi yang dianggap kecemasan atau kecelakaan. Teori ini berkait rapat dengan babak Michael yang pulang ke rumah ibunya di mana Michael terserempak dengan rakannya lalu tercetus pergaduhan. Namun, tragedi ini hanya disaksikan oleh orang di sekeliling tanpa tiada salah seorang pun yang menolong untuk menghentikan pergaduhan tersebut. Sekarang kita akan melihat kepada keberkaitan antara adegan filem dan teori psikologi sosial menerusi fenomena bystander effect. Menerusi babak di mana Michael yang hendak pulang ke rumah ibunya lalu terserempak dengan rakan lamanya Antonio di mana Antonio bertindak untuk mengejek dan menghina Michael keropok kerana tinggal bersama keluarga orang berkulit putih. Perkara ini membuatkan Michael berasa marah lalu bertindak untuk memukul Antonio. Pergaduhan ini namun disaksikan oleh orang sekeliling namun tiada sesiapa pun yang ingin membantu atau menghentikan pergaduhan tersebut. Babak ini berkaitan dengan fenomena bystander effect kerana di mana pergaduhan antara Michael dan rakannya hanya disaksikan oleh orang sekeliling tanpa memberi apa-apa bantuan atau pertolongan. Contoh yang menghubungkan bystander effect dengan kehidupan harian ialah apabila seseorang berada dalam konflik atau serangan bobor, banyak orang hanya menjadi penonton dan tidak berusaha membantu atau melindunginya. Mereka mungkin berasa bahawa tindakan mereka tidak diperlukan kerana ada orang lain di sekitar yang akan memberikan bantuan atau mereka hanya tidak ingin terlibat dalam konflik tersebut. Bystander effect adalah penting dan dapat mengurangkan risiko bahaya kepada mangsa dan diri sendiri. Apabila kita cuba menolong dan menggerakkan mangsa yang terlibat dalam kemalangan, berkemungkinan besar mangsa akan mengalami kecederaan yang lebih serius apabila tidak dikendalikan dengan betul. Selain itu, kita juga berkemungkinan besar terlibat dalam bahaya di dalam situasi tersebut. Oleh itu, menunggu bantuan daripada para paramedik atau bomba adalah lebih selamat kerana mereka lebih layak dan berpengalaman untuk membantu mangsa. The Blind Side merupakan sebuah filem yang menceritakan mengenai seorang olahraga yang bernama Michael Oher yang berasal daripada keluarga yang susah yang akhirnya mencapai kejayaan dalam kehidupannya. Melalui filem ini, kita dapat mempelajari bahawa seseorang tidak boleh menunjukkan sikap diskriminasi dengan mewujudkan ketidakadilan antara kedua-dua belah pihak. Hal ini kerana sikap diskriminasi merupakan sikap yang negatif dan tidak patut dicontohi. Selain itu, bystander effect juga perlulah dipandang serius kerana sifat ini amatlah negatif. Hal ini dapat dilihat daripada sikap seseorang yang tidak membantu orang lain ketika berada dalam kesusahan. Jadi, dapatlah kita simpulkan bahawa sifat diskriminasi dan bystander effect amatlah memberi impak yang buruk terhadap diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Akhirnya, yang dalam slide menunjukkan rujukan kami. Itu saja daripada kami. Terima kasih.